Okay, so kita akan teruskan bab kita hari ini. Bagaimanakah membanding dan mentafsir serakan berdasarkan histogram dan poligon kegerapan. Last week kita dah belajar macam mana nak buat histogram dan poligon kegerapan. So, seperti yang kamu tahu, histogram ni adalah graf palang. Okay, Yusuf alhamdulillah dia faham dah. Cuma yang kamu lukis last week tu, mungkin sebab soalan ni memang tak diberi soalan ekstra lukis graf histogram kan. Cikgu saja dia suruh buat Tapi you kena letak skala tu tepat Histogram tu skala tu tepat. Kamu tak boleh letak sini kosong, lepas tu sini 0.5, lepas tu sini 10.5 berdasarkan titik tengah yang kamu dah buat daripada jadual kegerapan tu Yang dia suruh buat jadual kegerapan. Bila kamu dah buat jadual kegerapan, kamu dapat titik tengah 0.5, 10.5, 20.5. Untuk paksi X titik tengah kan. Okay. So skala ini jangan mistake macam ni, tak boleh. Sebab bila you buat mistake dekat sini, cikgu nak info sikit. Bila mistake kat sini 2 cm kepada 0.5 saja tau. Tapi dekat kawasan lain ni 2 cm kepada 10. Ni 2 cm kepada 10. So bila tolak 10.5 dengan 0.5 you akan dapat 10 tau. Sini 10, bezanya sini 10, tapi dekat sini 0.5. So skala itu menjadi salah. Walaupun graf kamu betul, kamu lukis di titik tengah betul macam ni histogram tu betul. Cuma skala ni yang akan menyebabkan kamu tidak ada markah langsung. Okay, be careful. Gara-gara satu ni saja. Be careful. Boleh So, kalau boleh, kalau you ada titik tengah 0.5, make sure dari awal tu you dah buat 2 cm tau. 2 cm. Ataupun 0.5 kalau 2 cm sebelumnya untuk skala 10 ni, kan dia 10 kan ke sebelah, dia akan jadi negatif tau. Negatif. Sini akan jadi negatif berapa? 10.5. Dia macam tu. Dia akan jadi negatif. Jadi kalau boleh kita buat macam ni. Begini saja. Macam mana kita lipat dia. Itu cara yang mudah lah. Kita lipat. Ni pasi Y, kita lipat macam ni. Lepas tu kita letak 0.5. Kita letak 0.5 sebagai titik tengah, ataupun kita letak depan sikit 0.5 supaya kita boleh lukis di tengah-tengah tu. Boleh faham Faham kan maksud cikgu? 0.5. Sebab dia terlampau kecil di depan jadi kita boleh lipat dia. Kita tak tahu sampai mana. Jadi kita boleh agak-agak lah. Next adalah 10.5. Sebab jaraknya sangat besar. Bila you buat direct macam ni 2 cm, dia akan jadi ralat dekat situ. Boleh Itu pembinaan satah lah. Okay, histogram, kamu ingat histogram dengan poligon kegerapan dia sangat connected. Okay, sini adalah titik tengah. Okay, titik tengah saja yang boleh connecting the histogram and the poligon kegerapan. Titik tengah saja. Tapi kalau sempadan atas this one, histogram you boleh buat dengan sempadan atas juga kan. Okay, dengan sempadan atas kita tak boleh inilah. Kita kena cari semula poligon kegerapan tu. So this one is kegerapan. This one adalah graph histogram. This one is graph poligon kegerapan. Poligon kegerapan kita mesti guna titik tengah. Bila your graph ada di tengah-tengah macam ni, you kena tambah satu lagi skala yang sama, yang mana dia titik tengah yang sama you akan ambil di titik tengah ni kita sambung dengan titik tengah depan yang depan tambahan. Okay, tambah sini titik tengah dan belakang. Sebab you punya
Poligon ni dia tak boleh tak sentuh tanah. Cikgu, seperti yang cikgu cakap, dia tak boleh tergantung. Kalau 3 ni tadi kan, daripada sini pergi sini kan, you akan dapat 3 macam ni saja. Ini tergantung maksudnya, poligon yang tergantung. Okay, jadi kita kena tambah satu lagi dekat depan dan satu lagi dekat belakang dengan skala yang sama. Okay, so ini adalah poligon kekerapan histogram. Boleh? Pasiwannya kekerapan juga. Okay, okay, macam mana kita nak tentukan bentuk taburan data? Okay, apabila menguraikan satu data terkumpul, adalah penting untuk kita kenal bentuk taburan. Okay, kalau soalan tanya apakah bentuk taburan data bagi graf ini, so macam mana kita nak kenal pasti? Kita tak akan lakukan mobilisasi minda, tapi kita tengok daripada sini okay, ini adalah hasil daripada mobilisasi minda 2. Okay, ditapati bahawa bentuk taburan data adalah simetri. Tahu kan simetri? Paksi simetri tu di tengah-tengah. Pernah belajar dekat masa tingkatan 4 hari tu, ya. Paksi simetri di tengah-tengah, dia bagi 2 sama rata. Okey. Dia kata dekat sini didapati bahawa bentuk taburan data adalah simetri. Oh, sorry. Kenapa dia boleh jadi pen? Okey, dia sepatutnya marker. Dia adalah simetri, taburan data adalah simetri jika bentuk dan saiz taburan hampir sama apabila dibahagi kepada dua bahagian kiri dan kanan maksudnya. Okay, simetri. Okay, kalaulah dia seragam, ini contoh seragam, taburan seragam, dia adalah simetri apabila dia bagi 2. Ini simetri, ini sama rata, kiri dan kanan sama rata. Ataupun dalam bentuk loceng, contoh ini bentuk loceng, taburan bentuk loceng, dia berbentuk simetri apabila dibagi 2. Taburan data simetri apabila bentuk tu sama kiri dan kanan. Okey. Bentuk taburan adalah pencong. Ini satu lagi perkataan. Pernah dengar tak pencong? Cikgu barusan dengar pencong. Jika satu daripada hujung histogram adalah lebih panjang daripada hujung yang lain. Okey, katalah sebelah, macam mana? Cikgu tak nampak. Okey, katalah sebelah, ini sebelah kanan kamu tak? Kalau cikgu tunjuk macam ni, kanan kan? Kalau dia landai sebelah kanan, maksudnya dia pencong ke kanan. Kalau dia landai sebelah kiri, dia pencong ke kiri. Okey. Okay, jika suatu hujung histogram adalah lebih panjang daripada hujung yang lain. Okay, macam mana kita nak tengok? Ini adalah bentuk-bentuk taburan ya. So, take note. Ini adalah bentuk taburan. Okay, ada 1, 2, 3, 4 tambahan juga. Okay, ini adalah pencong ke kanan. Tengok, dia lebih landai ke sebelah kanan ya. Nampak tak? Dia lebih landai sebelah kanan. Yang ni pencong ke kiri sebab dia lebih landai sebelah kiri. Itu bentuknya. Okay, ini bentuk-bentuk yang lain dalam taburan data. Ini adalah bentuk U. Kalau kamu nampak ini U kan? Okay, ini bentuk J. Sebab dia naik sebelah kanan. J lah. Okay, kita tulis kat sini. Mana siapa J? Okay, ini adalah bentuk J. Ini adalah bentuk J songsang. Okay, ini adalah bentuk B mod. Dia macam B, kan? Tahu tak? Ni macam tu. Ini U. U, bentuk J songsang dan B mod. Okay? So, sangat senang bentuk taburan. Yang penting kamu ditanya bentuk taburan, kamu tahu apa maksud bentuk taburan tu. Ya, inilah yang kamu kena nyatakan. Sama ada bentuk loceng, seragam, pencong ke kanan, pencong ke kiri, bentuk U, bentuk J songsang dan B mod. Okay, so far so good ya. Kita tengok contoh 5. Raja di bawah menunjukkan 2 histogram yang mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam 2 acara berbeza. Okay, kita tengok dekat sini. Acara pertama adalah 100 meter gaya kuat lentang. Yang acara kedua adalah 100 meter gaya bebas. Tahu macam mana kuat lentang dan gaya bebas ni?
Kuat lentang dia Tak. gini kan. Kuat lentang. Okay, gaya bebas ni dia boleh macam ni, dia boleh mengiring, dia boleh tak pastilah cikgu gaya bebas. Ni berenang ya. Okay. So, kita tengok. Ini adalah taburan data apa ni? Bentuk loceng kan ni? Kan? Macam ni. Kalau loceng dia macam ni kan? Okay, bentuk loceng. Yang ni bentuk apa ni? Dia lebih kepada bentuk Seragam juga. ya bentuk seragam. Sebab dia lebih kepada rata kan? Okay, ini seragam. Okay, nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Jadi kamu kena nyatakan bentuk bentuk taburan bagi histogram yang 100 meter gaya kuat lentang. Kena explain lah. Ya. Untuk graf 100 meter kuat lentang ni, bentuk taburannya adalah bentuk loceng. Kalau yang 100 meter gaya bebas, bentuknya adalah bentuk seragam. Boleh? Ya juga. Itu bentuk A. Kalau B, acara yang manakah mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas? Apa maksud serakan? Ini kamu dah faham. Serakan maksudnya dia berselerak tau. Dia berselerak secara lebih banyak ataupun di satu tempat ataupun dia berkumpul di mana-mana tempat. Okay. So, ini berselerak lah. Serakan ni maksudnya berselerak. Okay. Dengan masa catatan yang lebih luas. Maksudnya lebih lama lah. Masa tu lebih lama. Okay, kita tengok. Untuk graf histogram yang pertama ni, masanya dari 69.5 sampai 104.5. Okay. Masa untuk yang kedua ni, gaya bebas 69.5 sampai 89.5. Jadi yang mana satu mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas? Yang pertama, kuat lentang ataupun gaya bebas? Kita kena fikir dengan positif ya. Okay, maksudnya kamu cuba masuk dalam situasi ni. Okay, masa catatan yang lebih luas ialah kuat lentang lah. Sebab apa? Dia lebih lama kan? Yang lebih luas, lebih lama. Ya juga. Ya, sebab dari 69.5 sehingga 104.5. Berapa saat tu? Saat kan ni? Berapa saat tu? Kalau kita kira di situ, kita boleh tolak lah. You akan dapat berapa saat. Okay. Boleh kita kena kira dari titik tengahnya ya. Sebab kalau nak dari sempadan bawah sini dengan sempadan atas sini, dia akan jadi tak jitu. Okay. Titik tengah lah. Ya. Sini berapa? Macam mana nak cari titik tengah? Ingat lagi tak? Tekan kalkulator kamu. Kamu ambil ni 74.5 tambah dengan 69.5. Okay. Bahagi dengan 2. You tambah, you bagi dengan 2. You akan dapat berapa? 69.5 tambah 74.5 bahagi dengan 2. You akan dapat 72. Ini titik tengah yang pertama. Okay. Untuk titik tengah yang kedua, you tambah ni 99.5 104.5 tambah you bagi 2 juga sebab nak tengah-tengah 95 tambah 104.5 you akan dapat 204 bagi dengan 2 you akan dapat 102. Jadi kita cek masa ni dekat sini kita dapat 102 tolak 72 you akan dapat 30 saat ya untuk gaya kuat lentang. Kena explain lah. Okay, you explain acara 100 meter gaya kuat lentang mempunyai taburan bukan taburan, mempunyai serakan ni, ikut soalan, mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas kerana kamu explain lah. Beza masa yang diambil itu adalah lebih besar, iaitu 30 saat. Beza masa tolak kan. Okay, berbanding dengan ini. Okey, antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara yang manakah menunjukkan prestasi pemenang yang lebih baik? Ni bilangan pemenang. Tengok bilangan pemenang.
Ini masa kecil. Ini masa lebih besar. So, kamu nampak dekat sini. Tak seragam ya. Ada satu orang masanya begini. Ada 3 orang masanya begini. Ada 6 orang masanya begini. Ada 7 orang masanya begini. Okey. Ini tak seragam. Dia nak yang lebih baik, pemenang yang lebih baik, prestasi pemenang yang lebih baik. Kalau kita tengok dekat sini, ini seragam. Dia lebih kurang saja masa ni lebih kurang saja. That means jawapan kamu adalah acara 100 meter gaya bebas, ya. Jadi kita sebut di sini acara 100 meter gaya bebas, explain menunjukkan prestasi pemenang yang lebih baik kerana apa? Kerana kebanyakan masanya adalah seragam. Boleh? Boleh faham Okey Boleh lah. Boleh lah. InsyaAllah boleh. Okey. Contoh 6. Oh ya. Dekat sini ada tips bestari ya. Kita guna good. Kalau ke kanan, maksudnya pencong ke kanan, tengok ni. Kanan, dia landai ke kanan. Pencong ke kanan. Kalau ke kiri, dia landai ke kiri. Ya, pencong ke kiri. Boleh Okey, ini adalah tips. Kamu boleh ingat dan cuba fahamkan untuk pencong. Okey, contoh 6. Poligon kekerapan di bawah menunjukkan harga jualan rumah yang dijual di 2 buah kawasan yang berlainan bagi tempoh 6 bulan lepas. Okey. Dekat sini dia bagi kawasan A warna merah. Ya. Kawasan B adalah warna biru. Ini adalah harga jualan. Tengok, harga jualan di rumah kawasan merah lebih murah kan? Harga jualan di kawasan rumah biru semakin mahal. Okey. Sini adalah bilangan rumah. Okey, bilangan rumah yang membeli harga murah ni lebih ramai daripada yang beli yang mahal. Kalau dekat kawasan B, yang murah tidak dibeli dengan banyak, tapi yang lebih mahal ni, yang tengah-tengah mahal ni, dia lebih ramai beli. Kan? Faham tak maksud cikgu ni? Okey, soalan. Nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Okey, macam mana kita nak nyatakan bentuk taburan? Ingat bentuk taburan tadi? Apa ni bentuk taburan dekat sini? Dia macam pencong kan? Ada macam pencong tak? Kawasan, kena explain lah bagi kawasan, kedua-dua kawasan tersebut. Kamu explain. Kawasan A, bentuk taburannya adalah apa? Pencong ke kanan kan? Tengok, pencong ke kanan. Okey, kawasan B ni pencong ke kanan. Kawasan B dia pencong ke kiri. Tengok, pencong ke kiri. Boleh? You explain macam tu. Soalan B, bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Okey. Dia nak serakan harga jualan. Tadi serakan masa, ni harga jualan. Okey. Macam mana kita nak explain kalau harga jualan? Kena explain lah. Bagi kedua-dua kawasan tersebut, harga jualannya lebih kurang sama ya. Hampir sama lah. Walaupun mempunyai taburan yang berbeza. Hampir sama. Ni pencong ke kanan, pencong ke kiri. Hampir sama. Okey, serakan harga jualan. Okey, soalan C. Pada pendapat anda, kawasan yang manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan luar bandar? Kamu rasa yang kawasan harga murah ni, kawasan A ni harga murah lebih banyak kan? Kawasan B lebih mahal yang lebih banyak. Jadi yang mana satu kawasan bandar dan kawasan luar bandar? Kawasan mana yang lebih? Kawasan bandar biasanya banyak yang rumah mahal kan? Mana ada rumah yang murah-murah kan? So ini kita akan label sebagai kawasan B, kita label sebagai kawasan bandar. Kawasan A kita label sebagai luar bandar. Boleh? So kena explain. Pada pendapat saya, kawasan yang mewakili kawasan bandar ialah kawasan B. Manakala kawasan yang mewakili kawasan luar bandar ialah kawasan A. Saya explain
kena explain. Boleh faham ya? Dia explain kerana kebanyakan harga rumahnya adalah tinggi. Kerana kebanyakan rumahnya harganya adalah rendah. Itu explanation untuk kawasan A dan kawasan B. Okay, or give. Ini satu lagi graf yang penting kamu kena tahu. Sebab graf or give ni, dia melibatkan kekerapan longgokan. Sudah belajar hari tu kan? Macam mana nak buat kekerapan longgokan? Cikgu harap kamu ingat lah. Ya, kekerapan longgokan kita longgok. Okay, macam mana kita nak bina or give bagi suatu set data terkumpul? Selain daripada histogram dan poligon kekerapan, satu taburan kekerapan juga boleh dipamerkan dengan melukis satu lengkung kekerapan longgokan yang juga dikenali sebagai or give. Ya, kekerapan longgokan suatu data diplot dan disambung. Graf bentuk S akan terhasil. Macam mana bentuk S tu? Dia bentuk macam ni. Ini graf or give. Ini dinamakan graf or give. Yang mana paksi X nya biasanya sempadan atas. Paksi Y nya biasanya kekerapan longgokan. Okay? Dia macam tu. Okay. Or give sangat berguna dalam penentuan kuartil dan persentil. So, ingat, or give adalah berguna dalam penentuan kuartil dan persentil. Jadi, kita akan pelajari macam mana nak guna or give untuk tujuan berkenaan dalam bahagian selepas ini. Okay, kuartil. Quart maksudnya perempat, ya. Okay. Bagi satu set data terkumpul, sekejap. Ini langkah-langkah membina or give. Langkah membina or give ni maksudnya kena tambah satu kelas sebelum. Kalau poligon kekerapan dia kena tambah depan dan belakang kan. Tapi kalau or give dia kena tambah depan saja. Ya, satu kelas. Okay. Dengan kekerapan sifar. That's why dia sentuh tanah. Kalau poligon dia tambah depan dan belakang, kekerapan kosong-kosong. Or give dia depan saja, kekerapan pun kosong juga. Okey, cari sempadan atas dan kekerapan longgokan setiap kelas. Pilih skala yang sesuai. Kalau biasanya kita akan diberi skala ya. Okey. Yang mewakili kekerapan longgokan dan paksi. Okey, tengok. Paksi mencancang. Paksi mencancang adalah paksi Y. This one is Y. Mewakili kekerapan longgokan. See? This one is Y tadi. Paksi mengufuk. Mengufuk adalah X. Jadi mewakili sempadan atas. Okay. You tak boleh letak X dan Y ya. You mesti letak sempadan atas ataupun kekerapan longgokan. So plot dan lukis lengkung. Okay, nanti kita akan belajar macam mana nak lukis lengkung tu ya. Kuartil, ini penting. Kuartil adalah perempat cikgu kata tadi ya. Okay, macam mana nak cari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 4 maksudnya 4 per 4 N per 4 lah. Okay. Tapi ini tak pernah ditanya. Sebab ini sama juga dengan N. Okay. Kuartil 1 maksudnya 1 per 4. Kuartil 2 maksudnya 2 per 4. Kalau 2 per 4 N, dia simplify. Dia akan jadi 1 per 2 N. That's why lah dia tulis dekat sini N per 2. Setengah N maksudnya N bagi 2. Okay. Kuartil ketiga. Kuartil ketiga ialah 3N per 4. Boleh ya? N tu maksudnya jumlah keseluruhan ya. Okay, jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan. Ini kita tengok daripada paksi Y. Okay. Kita tengok dekat sini. Contoh 7. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Okay. 60 jenis makanan maksudnya total kekerapan ni akan jadi 60 Okay. Bina satu or give yang mewakili data tersebut. Kalau dia suruh bina satu or give, that means kita kena ada sempadan atas dan kita kena ada kekerapan longgokan. Okey, ingat ojif ya. Ojif mesti ada sempadan atas dan kekerapan longgokan. Okey. Dekat sini dia dah buat
kegerapan. Ini adalah kegerapan. Jadi kita kena tambah sempadan atas dan kegerapan longgokan. Okey, macam biasa, buatlah sempadan atas tu. Sempadan atas kita tengok dari nilai yang di atas ni. Okey. Okey, jadi kita tengok nilai yang di atas ni untuk sempadan atas. So kita ada 99.5. Nombor besar kan? Besar sangat. Okey, kita tengok daripada sini. Okey, kegerapan longgokan, kita longgok. Ingat lagi tak? Yang pertama adalah kosong, yang kedua adalah 4, kosong tambah 4, 4. 4 tambah 11, 15. 15 tambah 15, 30. 30 tambah 21, 51. 51 tambah 8, 59. Tambah 1, 60. Tu dia punya kegerapan longgokan. Cuba kamu tengok dekat sini. Dia tambah satu kelas dekat depan ni dengan kegerapan kosong. Kelas dia bagi tadi 100. Jadi kita kena tengok pattern. Kalau kamu tengok pattern dekat sini, 100 kan? 100, 49, 50, 99, 0, 49, 50, 99, macam tu. Jadi maksudnya dekat sini sebelum 199, kita tengok pattern 99. Macam tu caranya. Okay, sebelum 99 tu adalah 50 kan? Tengok pattern. Dia macam tu ya, kalau nak tahu kelas sebelum. Okay, tengok pattern. Boleh Okey, apa lagi soalannya? Dengan menggunakan OGIF yang terbina, tentukan kuartil pertama, median, kuartil ketiga. Okey, jadi kita lukis dulu graf. Bila kita dapat graf, kita dapat graf macam ni. Okey. Tengok. Okey, ini kegerapan longgokan. Ini adalah kuantiti garam tadi. So, bila dah plot semua titik, tanda. Okay, yang titik yang pertama tadi apa? Kosong. Kat sini kosong kan? Sini kosong. Sini tadi berapa? 4. Sini 15. Dekat sini 30. Dekat sini 51. Sini 59. 60. So, ini adalah bentuk OGIF. Okay? Macam mana kita nak ni jawab untuk soalan B. B1 dia mau kuartil pertama. B1 dia mau kuartil pertama. Kuartil pertama ialah 1/4N. Maksudnya N per 4. Apa N per 4? Berapa N kamu dekat sini? N adalah 60. So N ini adalah 60. Okay, jadi 60 bagi 4, you akan dapat berapa? 15. Jadi you akan dapat 15. Jadi kuartil 1 dekat sini. Okay, kita kena langgar graf, kita kena cari nilai dekat sini. Dia berada tepat pada nilai 190. Tengok ni kuartil 1, kita kena langgar graf, dia berada tepat di 199.5. Jadi itulah kuartil pertama kamu ya. Ini adalah kuartil pertama kamu. Okay. Q1. Bukan tengok daripada sini tau. Bukan nilai 15 ni tau. Bukan nilai 15. Ini adalah yang kita nak tengok. Ya, bukan kuartil 1 sama dengan 15. Ini salah ni sebenarnya. Okay. Kuartil 1 berada di, kita akan tulis macam ni. So, kuartil 1 sama dengan 199.5. Boleh Ini sebagai N4 saja. Okay. Okay, yang kedua dia mau median. Median adalah yang di tengah-tengah. Ataupun kita akan tengok daripada N bahagi 2. So, N adalah 60. 60 bagi 2 adalah 30. 30 dekat sini. Kita pandang daripada sini. Ya, kita pandang daripada sini.
bukan Q sorry. Kita pandang daripada sini. Langgar graf di 30, langgar graf, lepas tu jatuh kat sini. Jadi maksudnya ini 249.5 ini adalah median kamu. Okay, so kita akan label dekat sini. Ini Q1. Jadi median ialah 249.5. Okay, boleh Yang ketiga, sangat sensitif Okay, yang ketiga, dia mau apa tu? Yang ketiga tu dia mau kuartil ketiga. So that means 3/4N. Jadi 3/4N, 3/4 darab 60. Bila kamu darab dengan 60, okay, 3/4 darab 60, you akan dapat 45. Jadi kita akan tengok 45. Jadi 30, jadi kita akan tengok 45. Okay, 45 langgar graf, betul-betul langgar dan jatuh. Jadi kamu akan dapat 284.5. Macam mana kita tahu 284.5? Kita cek dekat sini. Okay, boleh nampak dekat-dekat ni. Dekat sini 249.5. Dia ada 10 kotak kecil. Okay, dan bezanya dekat sini adalah 50, betul tak? 50. That means kita kena bagi dengan 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Jadi macam mana? Sini cikgu kena kecilkan tulisan. Okay, dia maksudnya macam ni. Sini adalah 250.5. Okay, sini adalah 251.5. Ni 200 sorry, bukan 50. Sorry. Kan dia 50 dekat sini. Sekejap. Padam. Kalau kamu buat macam ni memang salah lah. Sebab kenapa 284.5 dekat sini okay. So dia macam ni. Kena faham. Okay, 249, sini 259 lah. 259.5. Sini 269.5. Ini 279.5. Sini 289.5. Sini 299.5 tadi. Boleh faham tak? Okay, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, jadi dia mau di tengah-tengah ni tau. Sebenarnya dekat sini ni mungkin dia ada ke tepi sikit. Tengok dekat atas sini. Dia langgar, dia tak exactly dia ambil tak exactly, padahal dia kena pada hujung sini ni tau. Okay, jadi kalau kena pada hujung, dia mesti berada di garisan itu. Di 284.5 ni dia berada di tengah lagi. Okay, so kita tengok, kita bagi 2 ni. Macam mana kita bagi 2? 279.5 tambah 289.5. So, kita tengok. 279.5. You tambah dengan 289.5. Lepas tu you bagi dengan 2. Okay? Sebab kita nak tahu, so dia berada di tengah-tengah kan? Yang ini, you tambah dengan yang ni. Lepas tu you bagi dengan 2. So you akan dapat nilai ni. 279.5 tambah dengan 289.5, you bagi dengan 2. Okay? Boleh faham tak? Jadi dapatlah 284.5. Jadi kena mahir macam mana nak tentukan apa koordinat setiap titik ni Boleh faham Ya, cikgu. Okay, so cikgu harapkan faham. Jadi macam mana kita nak tentukan kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dia macam ni lah. Okay, sini adalah kedudukan saja. Okay, kedudukan kuartil ketiga. Okay, sini kedudukan kuartil kedua ataupun median.
Sini adalah kuartil pertama. Jadi kita kena langgar graf untuk dapatkan nilai sebenar kuartil tersebut. Okay, so far so good ya. Okay, please take note yang ni. Okay, histogram longgokan. Tadi sebelum ni kita dah belajar kekerapan longgokan. Kalau kekerapan longgokan, itu maksudnya kekerapan yang dilonggok-longgok. Betul tak? Okay. Jadi sekarang dia ada nyatakan dekat sini adalah histogram longgokan. So histogram longgokan, ini term baru ya. Cikgu tak belajar pun yang, bukan cikgu tak belajar, tak ingat dah. Lama sangat. Histogram longgokan adalah histogram yang dilonggok-longgok. Histogram graf palang histogram tu yang kita longgok yang dilonggok-longgok nilainya, nilai kekerapannya. Okay, so macam mana kita nak tahu histogram longgokan dan OGIF boleh dibina menggunakan jadual kekerapan longgokan? Okay, histogram longgokan dibina seperti histogram yang telah anda pelajari, tetapi paksi mencancang diwakili oleh kekerapan longgokan yang macam tu. Okay, ini kekerapan longgokan. Ini histogram longgokan lah. Ini pencong ke mana ni? Ataupun bentuk apa ni? Oh, ini bukan pencong sebab yang dekat belakang sekali ni dia tak turun. Kalau pencong dekat belakang sini mesti dia turun. Okay, tapi ini bukan pencong. Ini apa ni? Bentuk apa ni? Bentuk J. Nampak tak bentuk J? Bentuk J Okey. Rujuk contoh 7, histogram longgokan dan OGIF berkait seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey. Kalau histogram ini masih menggunakan sempadan atas, dan tetapi paksi Y-nya menggunakan kekerapan longgokan. So kita akan dapat bentuk OGIF. Macam mana kita nak dapat bentuk OGIF? OGIF mesti refer pada sempadan atas. Penting. Kalau poligon kekerapan, dia refer pada titik tengah histogram. Okay, so kamu tengok ni adalah sempadan atas kelas sebelum kelas sebelum dekat sini, ni sempadan atasnya. Okay, sempadan atas semua sambung sempadan atas, you akan dapat nilai bentuk OGIF. So ini adalah bentuk OGIF. Okay, ini adalah histogram longgokan. Sekejap, sepanjang sikit. Ini bentuk histogram longgokan. Okay, so far good ya. Okay, persentil. Kita dapat menganalisis suatu data besar dan dengan lebih mudah dan berguna apabila kita membagikan data tersebut kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil yang dinamakan sebagai persentil. Persentil lebih kepada percentage lah, tapi bukan percentage. Persentil lah ialah nilai yang membahagikan satu set data kepada 100 bahagian yang sama. Kepada 100 bahagian yang sama. Dan diwakili oleh P1, P2, P3 dan sehingga P99. Okey, kita tengok contoh 8. OGIF dia sudah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Okey, berdasarkan OGIF tersebut, cari persentil ke-10. Okey, kita tengok dekat-dekat persentil ke-10. Persentil ke-10 ialah, salah nombor tadi, A1. Jadi A1. Persentil 10 adalah apa nilai tertinggi dekat sini? Tengok apa nilai tertinggi dekat sini? 50 kan? Tengok betul-betul ya. Ini adalah 50. So yang paling tinggi adalah 50. Jadi kalau dia nak persentil ke-10, maksudnya 10 daripada 100 darab dengan 50.
10 per 100 darab dengan 50. You akan dapat berapa ni? You akan dapat nilai 5 kan? Betul tak 5? Jadi bila you dapat nilai 5, you tengok graf 5, cari 5. Ni berada dekat tengah-tengah ni. 5. Langgar graf, cari nilai kat sini. Okay? Boleh? Berapa nilai dekat situ? Okay, kita tengok. Dia dah sediakan jawapan dekat sini. Okay, kita tengok graf jawapan dekat sini. Okay, tengok rapat-rapat ya. Ini sangat penting. Ini menanda ataupun memplot ataupun merujuk nilai. Okay, tadi 5 dekat sini kan? Untuk soalan B1. B ke A? Soalan mana sudah soalan tu? Soalan A1. Okay, soalan A1. Ya, padam dulu. Ini adalah soalan A1. Okay, 5 langgar graf, you akan dapat nilai kat sini. Dapat 46.5. Kita cek macam mana nak cari 46.5 ni. Okay, dia macam ni. Tengok rapat-rapat. Okay, dia ada 10. Ini adalah 2 cm. Kamu tengok dekat sini Dia ada 10 kotak kecil kan. Jadi kalau kita tengok dekat sini 40 sehingga 50 kan. Jadi maksudnya dia bagi kepada 10. So 40.5, 41.5, 42.5, 43.5, 44.5, 45.5, 46.5. So dia sebut macam tu. Boleh kelas? Boleh faham itu saja yang paling besar je boleh buka. So ini adalah 41.5, ni 42.5, 43.5, sini 44.5, sini 45.5 dan sini 46.5. Boleh Okey, itu untuk persentil yang ke-10. Soalan yang kedua, dia suruh cari persentil yang ke-46. Jadi kita cari persentil yang ke-46. Begini. 46, this one is P6. 46. P46. 46 over 100 darab dengan 50. Jumlah keseluruhan tadi 50. So akan dapat 23. Di mana 23? Kita tengok graf. So 23 ada kat sini. Ini adalah 23. Okay, 20, 21. Sebab dia bagi kepada 10 yang kita tahulah. 1, 2, 3. Okay, langgar graf. Kita dapat graf dekat sini. Okay, kita dapat nilai kat sini. Macam mana nak cari ni? Kan kita kira tadi satu-satu. Jadi sini adalah 61.5. Sini 62.5. Jadi dekat sini adalah 63.5. Boleh faham tak? Jadi persentil ke-46 ialah P46 ialah 63.5. Boleh? Boleh faham ya? Dia dekat sini. Okey Okey. Soalan B. Kita refer pada graf dulu. Soalan B dia kata hanya calon yang memperoleh persentil ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuduga. Apakah skor minimum yang perlu diperolehi seorang calon untuk layak menerima panggilan temuduga? Dia kata persentil ke persentil ke-92 dan ke atas saja yang akan pergi layak pergi temuduga. Jadi kita kena cari apa persentil ke-92. So daripada graf kegerapan kita dapati 92 per 100 darab dengan 50. You akan dapat berapa? You akan dapat 46. Bila you kira dengan kalkulator, you akan dapat 46. Jadi kita akan tengok 46 dekat sini. 1, 2, 3. Kat sini Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia langgar graf. This one is 46.
Langgar graf jatuh ke sini. So tempat 77. Macam mana kita tengok 77 tu? Kenapa tak ada point 5? Okey. Tengok ya. Dia berada di tengah-tengah ni kan. Okey. Jadi di tengah-tengah tu, bahaya kalau kamu tak faham. Jadi kita tengok sini. Ini 71.5. Sini 72.5 kecil Sini 73.5, sini 74.5, 75.5, sini 76.5. Sini 77.5. 77.5. Okey. Dia nak di tengah-tengah. Jadi antara cikgu buka ni, cikgu buka yang kawasan 76.5 dan 77.5. Okey. Sini 76.5. Sini 77.5. Untuk senang ya. Untuk senang. Kalau ada point 5 macam ni, sini 76, sini 77. Jadi maksudnya kalau dekat tengah-tengah ni adalah 77. Exactly. Boleh? Exactly. Sebab dia di tengah-tengah antara kawasan yang point 5, point 5. Boleh faham So sini 77. Jadi jawapannya adalah 77. Tapi 77 tu adalah markah ya. Kat bawah ni kan markah. Kita tengok. Kat bawah ni kan markah. Mana sudah? Skor tadi kan. Markah 77 dan ke atas saja dia kata. Jadi yang paling minimum, skor yang paling minimum adalah 77 lah. Skor minimum adalah 77% lah. Okey. Boleh faham kan? Dia nak skor minimum. Dia kata persentil ke 92 ke atas sahaja yang kalau persentil 72 ke atas, maksudnya dia akan tengok daripada sini ke atas sini. Ya. Jadi kalau kita tengok daripada graf, kalau dia ke atas, ini akan ke kanan lah. Boleh? Jadi yang paling minimum adalah 77. Okey ya. Itu saja yang akan dipanggil untuk temu duga. Okey, soalan yang last but not least. Berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? Okey. Sekarang dia mention tentang skor. Okey. Soalan C. Berapa peratus, maksudnya berapa bilangan pelajar yang dapat skor 57 dan ke bawah. Dia mau 57 dan ke bawah. Berapa peratus skor? Okay. 57 kita kena cari 57 dekat mana dulu. Okay. Skor 57. Tengok. Kita dah tahu tadi dekat sini 50.5, 51.5, 52.5, 53.5, 54.5, 55.5, 56.5, 57.5. Jadi 57 berada di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah. Tadi sini 56.5, sini 57.5. Jadi 57 ni berada di tengah-tengah. Ini adalah 57. So langgar graf, so dari skor kan, langgar graf juga pergi ke paksi Y. Okey. Paksi Y ni menunjukkan bilangan pelajar. Jadi 15 orang, 57 ke bawah maksudnya dia turun ke bawah macam ni. 57 kan di sini markah skor yang paling rendah. Kan? Jadi jumlahnya adalah 15. Sebab dia ke bawah. Boleh? Ini baru 15 orang. Dia belum lagi sampai peratus. Jadi kita jumpa ada 15 orang yang mempunyai peratus skor 57 ke bawah. Jadi kita nak kira peratus, 15 daripada 50 orang kena darab dengan 100. Berapa tu? Bila kamu kira, kamu akan dapat 30%. Ya? Jadi apa kesimpulan yang kamu kena buat? Kamu kena mention lah dekat situ, explain. 30% daripada
calon mendapat skor 37 dan ke bawah. Explain sikit saja, tak payah banyak sangat. Ya, sebanyak 30% pelajar ataupun calon mendapat skor 57 dan ke bawah. Okay, so far so good ya. Itu adalah cerita tentang persentil dengan ogive dan juga kuartil. Okay, boleh? Satu lagi yang cikgu kena bagi tahu dengan kamu. Okay, julat antara kuartil. Kalau kamu ditanya julat antara kuartil, jadi macam mana kita nak cari? Kita akan cari dari kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Itu adalah julat antara kuartil. Cuba kita apply dekat sini. Okay, kita ada kuartil 1 tadi. Ini. Kuartil 1 kita tadi 199.5. 199.5. Kuartil ketiga tadi kita ada apa? Kuartil ketiga ni 284.5. 284.5. Jadi kalau dia tanya tentang julat antara kuartil, dia mesti kuartil ketiga tolak dengan kuartil 1. Ini ilmu dia tak cerita dekat sini, tapi dia akan tanya pada kamu dalam soalan. Jadi kita tolaklah 284.5 tolak dengan 199.5. Berapa kamu dapat dekat sini? So kita tolak 284.5 tolak dengan 199.5. Saya akan dapat 85. Itulah julat antara kuartil. Boleh faham? So far so good? Saifuddin Yusuf? Boleh Sani. Okey, alhamdulillah. Zania, boleh faham? Boleh cikgu, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Jadi